Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih lagi menganugerahkan kepada kita kekuatan keimanan dan jasmani sehingga kita dapat alhamdulillah melakukan sekali ibadah-ibadah yang diperlukan dalam bulan suci ini, sepanjang bulan Ramadan ini, daripada puasa kita, solat kita, zikir, bacaan Al-Quran kita dan sebagainya. Sehinggalah kita ini berada di ambang-ambang penghujung Ramadan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang telah kita persembahkan kepadanya pada dalam bulan suci ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita melalui ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar dan seterusnya mengizinkan kita untuk kita mengakhiri bulan Ramadan ini dengan penuh kegemilangan dan juga kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sedia maklum bahawasanya tahun ini memang luar biasa Ramadan. Kita tidak dapat melakukan ibadah tarawih di masjid-masjid. Kita lihat juga bagaimana keadaan di dunia ini, bukan setakat kita saja, bahkan majoriti umat Islam di dunia ini tidak dapat melakukan ibadah tarawih mereka, iktikaf mereka di masjid-masjid akibat daripada wabak yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak dan bala ini secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga tahun ini sambutan hari raya kita juga luar biasa. Tidak ada dalam ingatan kita yang masih hidup sekarang ini hari raya yang mana kita dilarang untuk kita ziarah sesama sendiri. Hari raya yang mana kita tidak dapat lakukan solat Idul Fitri berjemaah di masjid-masjid atau di tanah lapang. Mungkin yang terakhir perkara ini pernah berlaku ialah ketika perang Jepun dahulu. Apabila Jepun menyerang Singapura. Mungkin juga, tapi tidak mustahil juga ketika tersebut hari raya tentera Jepun membenarkan umat Islam untuk lakukan solat hari raya bersama dan mengerjakan tarawih di masjid. Jadi ini mungkin pertama kali dalam sejarah mereka yang seingat manusia sekarang ini, pertama kali dalam sejarah kita hari raya disambut dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kita hanya menyambut hari raya di rumah saja. Bukan individu keluarga tetapi seluruh umat Islam di Singapura dan hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia juga sedemikian. Jadi kadang-kadang timbul kata-kata dalam diri kita ini, hari raya tahun ini kurang meriah. Hari raya tahun ini kurang sambutannya. Kerana apa? Kerana kita dah lah tak boleh nak berbelanja, membeli pakaian yang baru, kita tak dapat, bazar pun tak ada seperti biasa. Dan juga kita ini tidak ada mengenakan pakaian yang baru untuk kita berziarah sesama keluarga tersebut. Makanya kata-kata orang tahun ini Ramadan dan juga hari raya ini amat luar biasa. Kurang sambutan kegembiraannya. Orang tanya lepas solat raya nak buat apa? Selalu lepas solat raya saya makan bersama dengan keluarga, pergi rumah ibu bapa, minta maaf dan sebagainya, pergi rumah saudara mara, berziarah, berkunjung sampailah pada waktu malam, sampaikan perlu ada nasihat kepada umat Islam, tolong jaga adab ziarah, janganlah sampai pada waktu orang hendak berehat, tolonglah jangan lama-lama, kita prihatin kepada tuan rumah dan sebagainya. Sampai keluar nasihat sedemikian
Kenapa? Kerana kegairahan kita untuk kita berkunjung sesama sendiri pada hari raya ini, pada musim raya ini. Bukan pada hari raya pertama saja, bahkan pada hari kedua dan seterusnya. Ada yang kunjung-mengunjung sampai 1 pagi, 2 pagi. Ada yang sampai 3 pagi untuk berkunjung hari raya. Sebab katanya hari raya ini kira open season, boleh kita ziarah anytime yang kita nak. Nah, makanya persoalannya di sini ialah kalau kita tak dapat ziarah sesama sendiri, adakah kurang kegembiraan dan keceriaan hari raya tersebut? Kalau kita lihat daripada sudut adat orang Melayu, ya, ini adalah satu kekurangan. Kerana apa? Kerana kita biasa habiskan hari raya dengan ziarah-menziarah, kunjung-mengunjung, memakai pakaian yang cantik-cantik dan jumpa saudara dan sebagainya. Ya mungkin kekurangan kat situ. Dan selepas hari raya kadang-kadang orang tanya, apa yang saya nak buat? Takkan saya nak duduk depan televisyen dia tengok cerita apa, ataupun saya video call dengan saudara mara je dan sebagainya. Tak ada, kurang dia punya tarikan dia tersebut. Kalau kita lihat dari sudut adat kita, ya, memang ada kekurangan keceriaan hari raya tahun ini. Tetapi, kalau kita lihat kepada hakikat hari raya sebenarnya, kita lihat kepada bagaimana hari raya itu, Idul Adha, Idul Fitri ini disambut oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan tujuan sebenar sambutan hari raya tersebut, makanya tahun ini tidak kurang keceriaan dan kegembiraan hari raya tersebut. Yang ini saya nak sentuh pada kuliah kali ini. Apakah maksud Idul Fitri dalam agama Islam itu? Kita tolak semua apa yang dikatakan sebagai adat budaya kebiasaan sesebuah masyarakat apabila sambutan hari raya. Kita tolak itu semua. Kita lihat kepada intipati. Apakah maksud hari raya itu sendiri? Jika kita lihat kepada intipati kandungan maksud hari raya itu, kita akan dapati bahawasanya walaupun wabak itu melanda, walaupun apa jua yang menghalang kita daripada ziarah menziarahi, malah walaupun yang menghalang kita daripada mengerjakan solat Idul Fitri beramai-ramai di masjid, ia tidak akan mengurangkan sedikit pun keceriaan dan kegembiraan hari raya tersebut. Jadi apakah maksud Idul Fitri ini? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih bersabda, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Atau kama qala. Yang mana maksud hadis ini ialah untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Satu kegembiraan adalah apabila dia itu berbuka puasa. Dan satu lagi ialah apabila dia itu berjumpa dengan Tuhannya. Nah, kegembiraan yang pertama ini, kegembiraan ketika berbuka puasa ini. Berbuka puasa ini ada dua makna. Satu makna adalah kita berbuka puasa setiap hari. Dan satu lagi makna ialah apabila kita selesai menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kita katakan bahawasanya kita ini bergembira dengan berbuka puasa pada setiap hari, maka ini sesuatu yang biasa, lumrah berlaku. Sebab apa? Sebabnya ialah apabila setiap kali kita berbuka puasa, kita akan bergembira. Sebab kita makan, walaupun tahun ini Ramadan agak berbeza sedikit kerana kita ini tak dapat berbuka biasa beramai-ramai dengan saudara ataupun di masjid dan sebagainya. Tapi tetap maknanya kita ini dapat merasakan kegembiraan apabila kita dapat makan selepas kita ini berpuasa beberapa jam. 12 jam atau 13 jam gitu. Nah, ini kegembiraan yang sudah pasti berlaku. Kegembiraan yang kedua tersebut, kegembiraan inda iftarihi, maknanya kegembiraan apabila kita menyambut hari raya. Apabila kita menyambut hari raya. Dan ini bermula daripada tenggelamnya hari terakhir Ramadan. Nah, kenapa Rasulullah SAW memberitahu bahawasanya
ada kegembiraan bagi mereka yang menyambut hari raya ataupun mereka yang telah selesai berpuasa selepas satu bulan Ramadan ini. Sebabnya ialah seseorang yang rajin mengerjakan ibadat pada bulan Ramadan, puasa pada siang hari, solat pada malam hari, masa diisikan dengan bacaan Quran, dengan berzikir, hartanya dikeluarkan untuk dia berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatannya digunakan untuk membantu orang-orang yang susah dan memerlukan. Sepanjang bulan Ramadan ni hanya mengharapkan satu saja. Apa dia? Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mengharapkan ganjaran pahala yang ingin dibawanya nanti ke akhirat nanti. Pahala yang ingin dibawa kepada akhirat. Kerana kita perlukan bekalan yang banyak untuk kehidupan kita di hari akhirat nanti apabila kita ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya apabila selesai bulan Ramadan ini, setelah dia menunjukkan sekali ibadat yang dia tunjukkan pada bulan Ramadan, maka dia letakkan husnuzan dia, baik sangkanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa baik sangka kepada Allah? Baik sangka kepada Allah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima segala amal ibadatnya. Baik sangkanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikannya ganjaran pahala yang Allah telah janjikan bagi mereka yang lakukan ibadat dalam bulan Ramadan ini. Dan baik sangka ini perlu. Perlu kenapa? Perlu kerana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi, dalam diriwayatkan oleh ramai ulama hadis, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Falyadhunnal 'abdu ma syaa minni." Aku ini mengikut sangkaan hamba-Ku. Maka hendaklah hamba-Ku sangka apa yang dia nak daripada aku. In dhanna khairan fa khairun lahu. Kalau dia bersangka baik pada aku, maka baiklah dia dapat. Kalau dia bersangka buruk padaku, maka buruklah dia dapat. Jadi kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa hamba-hambanya sepanjang bulan Ramadan ini, dan insya-Allah kita di kalangan mereka yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya sepanjang bulan Ramadan ini. Makanya kita apabila selesai bulan Ramadan, tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, masuknya maghrib, pada hari terakhir Ramadan tersebut kita berbuka puasa, maka berakhirlah Ramadan tersebut, mulalah takbir tersebut, mulalah takbir hari raya itu, maka kegembiraan yang sepatutnya ada ialah bukanlah kegembiraan kita ni, oh dah habis Ramadan, kita dah hari raya, kita boleh enjoy dan sebagainya. Itu kegembiraan sampingan. Itu kegembiraan yang dikatakan sebagai kegembiraan budaya, adat dan juga kita punya pengalaman. Tapi kegembiraan sebenarnya ialah apa? Alhamdulillah, aku telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, kenikmatan sehingga dapat selesai berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan gembira kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan aku semua peluang untuk beribadat dalam bulan ini dan aku telah merebut peluang-peluang tersebut. Walaupun tak 100% aku rebut, tapi aku usaha seberapa banyak yang boleh untuk aku rebut peluang tersebut. Jadi selesai tugas. Selesainya ibadah tersebut. Kegembiraan itu adalah kegembiraan rasa puas hati kita telah lakukan sebanyak yang boleh, sebaik yang mungkin sepanjang bulan Ramadan ini. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada para malaikatnya bahawasanya ganjaran diberikan kepada semua orang yang mana mereka itu sejurus saja mereka selesai lakukan ibadat saja dapat pahala itu. Tak ada tangguh-tangguh lagi. Setiap saja selesai lakukan ibadat, maka Allah berikan pahala tersebut. Maka selesai bulan Ramadan, Allah berikan terus pahala itu. Maka mereka kita lihat seperti Imam Al-Bukhari sebagai contoh.
dapat selesaikan Ramadan, masuknya malam hari raya, beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia dalam keadaan apa? Pahala yang begitu banyak, dosa yang telah terampun, ganjarannya menantinya. Satu hadiah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepadanya. Itu juga siapa yang subhanallah Allah anugerahkan, yang Allah menjemputnya pada selesai Ramadan. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahawasanya antara waktu yang sebaik-baiknya seseorang itu meninggal dunia selain daripada hari Jumaat ialah selesainya dia melakukan puasa bulan Ramadan. Maknanya sepanjang bulan Ramadan dah selesai, maka dia meninggal dunia. Itu waktu sebaik-baiknya kerana pahalanya intact. Dia dah dapat. Semua pahala yang Allah berikan, dosanya semua telah terampun sepanjang bulan Ramadan, maka dia bawa pergi ke alam barzakh. Hanya pahala-pahalanya sahaja, tidak ada dosa. Dosa ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ganjarannya. Jadi kita bergembira pada malam hari raya, pada pagi hari raya, bukanlah kerana dah selesai Ramadan maka kita dah tak perlu puasa lagi, dah tak ada tarawih lagi. Jadi besok kita boleh ziarah, mengunjung, kita boleh dengar lagu raya, kita pakai baju raya. Itu semua sampingan. Tapi kegembiraan sebenarnya perlu kita terapkan dalam hati kita ialah apa? Letakkan kita punya baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah terima dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada kita. Jadi itu kegembiraannya. Kita berjaya. Kita berjaya dengan ujian Ramadan ini. Jadi kerana itulah kita lihat Islam mensyariatkan mulanya tenggelamnya matahari pada akhirnya Ramadan, masuknya maghrib, masuknya maghrib selepas akhir Ramadan dan masuknya awal Syawal tersebut, kita disyariatkan, disunatkan untuk bertakbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir ini kadang-kadang menyentuh kita punya rasa sayu, sedih. Dan kenapa? Kenapa awak rasa sayu, sedih? Oh, sebab saya teringatkan raya-raya yang lepas, saya bersama dengan ahli keluarga, sekarang mereka dah tak ada, jadi saya rasa sedih. Tapi ini masalah untuk orang rasa sedih. Dan ada orang rasa, saya dengar takbir ni saya rasa gembira sangat sebab dia mengingatkan saya kepada hari raya. Tak ada salah untuk kita rasa gembira kerana mengingatkan kita pada hari raya, atau kita rasa sedih kerana kita terkenangkan ahli keluarga kita yang telah meninggalkan kita pada hari raya lepas bersama, hari raya ni tidak ada bersama dengan kita. Ini semua semula jadi, tak menjadi masalah. Tetapi yang pentingnya ialah kita kembali kepada tujuan sebenar. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan takbir pada malam hari raya tersebut sehinggalah solat hari raya. Kenapa? Sebabnya untuk menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat keimanan dan kesihatan yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang bulan Ramadan, sehingga kita dapat meraih berbagai-bagai hadiah dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan ini. Ini pertama. Kedua, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita terapkan dalam diri kita. Jadi kerana itu takbir tersebut bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali Allahu Akbar takbir. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ingatkan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan kita ingatkan pada Allah, Allah tu Maha Besar. Tak perlu. Allah Subhanahu Wa Taala memang amat besar. Kalau tak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan di dunia ini ataupun di alam ini, atau tak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan, tetap Allah tu Maha Besar. Jadi kenapa Allah SWT suruh kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa disuruh kita sebut zikir ini? Kerana untuk ingatkan diri kita, Allah tu Maha Besar. Engkau kecil wahai manusia, Allah tu Maha Besar. Dan kerana kebesaran keagungan Allah SWT, Allah telah pilih engkau
untuk di kalangan jadikan engkau di kalangan hamba-hambanya yang mendapat anugerah-anugerah istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur pada Allah. Alhamdulillah. Ini kegembiraan. Ini kegembiraan. Tak semua umat Islam yang mendapat nikmat sini. Tak semua. Kita ada 1.4 bilion umat Islam daripada hampir 7 bilion manusia. 1.5 bilion ke ataupun 1.6 bilion lebih kurang macam itu umat Islam daripada 7 bilion manusia. Jadi lagi kita lihat situ lagi 5.5 bilion manusia tersebut tu tak mendapat nikmat syariat Islam, apatah lagi Ramadan. Mereka bukan orang Islam. Jadi orang Islam lebih kurang katakanlah 1.5 bilion umat Islam yang mana Allah janjikan anugerah untuk Allah berikan kepada semua. Tapi tak semua yang dapat. Ada yang tak berpuasa. Ada yang cuai dalam ibadatnya. Ada yang menghabiskan masanya bulan Ramadan ini bukan dalam keadaan ibadat tapi benda-benda yang tidak sepatutnya dilakukan dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang tidak dapat memaksimumkan ibadat dalam bulan Ramadan ini. Ada yang bahkan na'udzubillah min dzalik. Mereka itu keluar daripada Islam dalam bulan Ramadan ini. Ada yang Allah SWT jemput hafwi bulan Ramadan. Maka kita insya-Allah di kalangan mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur sehingga akhir Ramadan tersebut sehingga kita bertemu dengan hari raya, ini satu nikmat besar. Satu nikmat yang sangat besar kepada kita. Jadi kerana itu, kegembiraan tu perlu kita zahirkan. Dalam apa? Pertama dalam kita melakukan takbir. Ini menzahirkan kita punya apa? Kesyukuran kita dan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk menzahirkan kegembiraan kita pada malam hari raya tersebut itu, janganlah kita habiskan hanya dengan keseronokan, kegembiraan, berbual, kemas rumah dan sebagainya. Tidak salah kita lakukan itu semua, ya. Itu biasa kita lakukan persiapan untuk hari raya. Kita nak sediakan juadah, makan dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi sekurang-kurangnya kita isikan malam raya tersebut dengan sedikit ibadah. Kita dah terbiasa sepanjang bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah tertentu. Kita habiskan sejam, sejam setengah. Kadang tak sampai 1 jam pun kita habiskan untuk kita ibadah. Malam raya takkan kosong. Jadi sekurang-kurangnya kita lakukan, at least kita lakukan solat isyak berjemaah. Sekurang-kurangnya. Kerana siapa yang lakukan solat isyak berjemaah, insya-Allah pahalanya seperti dia itu lakukan solat setengah malam. Ini ganjaran pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak tambah, kita tambah lagi, kita lakukan solat subuh berjemaah. Kerana siapa yang lakukan solat subuh berjemaah, insya-Allah pahalanya seperti dia lakukan solat sepanjang malam. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat pahala sedemikian. Dan lebih daripada itu, kalau kita nak, kita lakukan solat sunat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kalau kita dah terbiasa sepanjang Ramadan kita witir, takkan malam raya terus hilang witir tersebut. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kalau tidak pun kita lakukan 3 rakaat. Dan bagi mereka nak tambah lebih daripada itu, maka mereka lakukan solat tahajud. Mereka lakukan solat tahajud selepas mereka bangun waktu malam, sebelum mereka lakukan solat subuh atau sebelum mereka itu sebelum azan subuh. Jadi ini antara caranya. Kemudian selepas solat subuh kita bertakbir dan bertakbir dan bertakbir sehinggalah maknanya apa? Sehinggalah kita ini lakukan solat hari raya. Jadi takbir ini, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia adalah takbir mutlak nama dia. Takbir mutlak ini adalah takbir yang mana kita boleh takbir anytime. Tak kira masa bila. Daripada mulanya tenggelam matahari, akhir Ramadan sehinggalah sejurus sebelum solat hari raya, kita boleh takbir. Kita boleh takbir tengah malam, sebelum subuh, lepas subuh. Ini namanya takbir mutlak. Dia terlepas masanya bila-bila masa. Dia ada satu lagi nama takbir, takbir muqayyad. Ini khas untuk pada hari raya haji nanti. Takbir yang dilakukan oleh
kita selepas setiap solat saja kita dibenarkan untuk takbir. Setiap solat saja. Selepas setiap solat. Bukan pada setiap sepanjang masa. Iaitu selepas solat hari raya Aidul Adha sampailah pada hari yang ketiga tasyrik selepas solat asar. Selain daripada itu tidak dibenarkan kita itu takbir. Iaitu nama takbir muqayyad. Itu pada hari raya haji. Tapi pada hari raya puasa ini kita ada takbir mutlak. Kita boleh takbir anytime daripada maghrib hari raya tersebut itu sehinggalah sebelumnya solat hari raya itu dikerjakan. Takbir dan terus takbir. Kemudian kita lakukan solat hari raya. Dan solat hari raya ini pada tahun ini kita lakukan di rumah kerana masjid tidak ada. Jadi orang tanya bagaimana saya nak kerjakan solat hari raya di rumah. Jadi solat hari raya di rumah ini saya terangkan di sini. Kita sama juga seperti solat hari raya berjemaah, iaitu 2 rakaat. Rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua dengan 5 takbir. Maknanya lepas kita takbiratul ihram dengan niat solat hari raya, kemudian kita baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya. Kemudian sebelum kita baca Fatihah, kita takbir 7 kali. Kita takbir 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 7 kali. Dan setiap antara 2 takbir ini kita isikan dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak nak tasbih, tak menjadi masalah. Takbir Allahu akbar, diam sekejap. Takbir Allahu akbar. Sampai 7 kali. Kerana baca zikir tersebut adalah sunat, tak baca tak menjejas solat hari raya itu. Jadi ini terpulang kepada masing-masing. Cuma baiklah kalau kita baca, sangat baik kalau kita baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kerana iaitu sesuatu yang digalakkan, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca Fatihah, kemudian kita baca surah, dan surah ni sebarang surah boleh kita baca. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama. Kemudian kita rukuk, kemudian kita i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian diri lagi. Diri rakaat yang kedua ini sebelum kita baca Fatihah, kita takbir sebanyak 5 kali. Sekali lagi Allahu akbar, dan kita zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Takbir ya Allahu akbar, zikir lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan takbir, tak zikir dan takbir sehinggalah 5 kali, barulah kita baca Al-Fatihah, surah Fatihah. Dan kemudian kita boleh baca sebarang surah yang kita nak, atau tak nak baca surah pun tak apa. Cuma kalau kita nak baca surah yang mana dibaca oleh Rasulullah SAW dan kita menghafalnya, kita bolehlah baca surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma idzin khashiyah dan seterusnya. Dan itu yang Rasulullah SAW gemar membaca. Bagi mereka yang nak lebih tinggi lagi dan menghafal, boleh baca surah Qaf pada solat hari raya ini. Jadi ini panjang sikitlah, dia lebih kurang dalam 2,5-3 suku muka surat macam gitu. Walhasil, kita solat hari raya, dan selepas solat hari raya selesai, bagi mereka yang nak baca khutbah, kalau solat berjemaah lah, maka dia boleh baca khutbah. Kalau dia tak nak baca khutbah pun tak menjadi masalah, kerana khutbah ini adalah tambahan sunat kepada solat hari raya itu. Jadi solat hari raya ini kita boleh kerjakan berjemaah dengan ahli keluarga kita. Jadi kalau jadi imam, niat imaman. Kalau jadi makmum, jadi niat makmuman. Kalau tidak boleh kerjakan berjemaah, maka kita boleh solat bersendirian, tidak ikut imam, dan kita solat macam biasa saja. Dan kalau solat sendirian, tak perlu khutbah lah. Takkan kita nak khutbah pada diri kita sendiri. Khutbah ni kalau ada jemaah. Jadi kita pulang kepada kita, khutbah ini kalau kita solat jemaah, kita nak berkhutbah ataupun tidak, terpulang. Selepas solat hari raya, dah tak ada takbir lagi, dan terpulanglah kepada kita apa yang kita nak buat pada hari raya tersebut. Sama ada kita nak video call dengan ahli keluarga ke, ataupun kita nak makan sendiri ke, atau nak menonton televisyen ke, terpulanglah kepada kita. Yang penting solat jangan ditinggalkan. Solat zuhur, kalau kita di rumah, kalau kita ada ahli keluarga, kita cuba solat zuhur berjemaah. Kerana pahalanya 27 kali ganda daripada solat sendirian. Rugi kalau kita tak dapat 27 pahala tersebut. Seolah-olah kita solat 27 kali. Subhanallah. Kalau kita solat berjemaah. Jadi itu kita boleh lakukan pada hari yang pertama. Janganlah kita rasa sedih.
janganlah kita rasa duka cita kerana apa hari raya tahun ni tak dapat nak keluar pakai baju baru, ziarah, mengunjung sama sendiri dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pertama sekali itu bukan tujuan sebenar hari raya. Kegembiraan pada hari raya saya dah terangkan tadi ialah kegembiraan kita ini alhamdulillah kita dapat lakukan ibadat sepanjang bulan Ramadan. Itu kegembiraan yang sebenarnya. Dan kedua, Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kita kegembiraan tambahan ini, kegembiraan kunjung mengunjung hari raya, pakai baju cantik, pakai makan makanan sedap di sana sini dan sebagainya. Allah dah berikan kegembiraan ini, nikmat ini berpuluh-puluh tahun sebelum kita ini, sebelum tahun ini. Seluruh tahun-tahun sebelum ini Allah dah berikan kegembiraan tersebut bagi majoriti daripada kita. Cuma tahun ini je Allah SWT tahan. Sabar. Tak perlu kita rasa duka cita. InsyaAllah tahun depan akan kembali kegembiraan macam kita laku dapat kita rasakan pada tahun-tahun yang lepas dengan kunjung-mengunjung dan sebagainya. Cuma tahun ini saja berbeza sedikit. Maka kita isikan masa kita pada hari raya ini dengan sebaik-baiknya. Tahun ini unik. Mungkin tak akan berlaku lagi hari raya seperti tahun ini. Jadi ini satu perkara yang kita boleh ceritakan kepada generasi akan datanglah kita melalui zaman tersebut. Jadi uniknya hari raya ini kita isikan dengan perbuatan yang unik dan ibadat yang unik. Jangan kita sisakan dengan tidur saja atau apa saja. Kita cuba isikan sesuatu agar apa? Agar kita dapat kekalkan kegembiraan hari raya tersebut, kegembiraan yang hakiki, iaitu apa? Kegembiraan kita dapat beribadat sepanjang bulan Ramadan. Dan setelah tambahan daripada itu, kegembiraan bersukaria, berseronok pada bulan Ramadan itu kita boleh isikan juga pada hari raya tersebut. Tak jadi masalah. Dan selepas itu, kerana kita tidak ada kunjung-mengunjung sepanjang tempoh circuit breaker ini, makanya kita boleh isikan hari raya yang kedua dan ketiga dan seterusnya dengan ibadat puasa 6 Syawal. Tak perlu kita tangguh-tangguh lagi lah. Orang tahun-tahun lepas mungkin sebahagian besar pada kita tangguh puasa 6 ini kerana kita masih nak ziarah-ziarah, kunjung-mengunjung pada hari kedua dan ketiga dan seterusnya. Tahun ni tak ada. Jadi why not? Kenapa tidak kita berpuasa? Dan kita dah terbiasa dengan puasa bulan Ramadan ini, break Syawal, jadi badan ni masih lagi okey berpuasa, jadi kita teruskan momentum tersebut, jadi kita tak akan terasa sangat. Sebab kalau kita dah break lama, kita tak puasa, nantinya bila nak mula puasa nanti rasa berat. Jadi kita kalau kita tidak ada halangan, tidak keuzuran dan sebagainya, kita cubalah puasa 6 pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Hari ketujuh Syawal kita berpuasa, habis 6 hari, habislah CB, circuit breaker ini, maka kita dah boleh ziarah menziarahi insya-Allah antara satu sama sendiri pada hari raya tersebut insya-Allah. Jadi begitu saja apa yang saya dapat kongsi dengan muslimin dan muslimat, para penonton sekalian pada kali ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadat kita dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita kegembiraan yang hakiki pada bulan pada awal Syawal nanti insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan saya ucapkan selamat beribadat pada akhir-akhir Ramadan dan selamat menyambut Idul Fitri dengan penuh kegemilangan dan juga dengan penuh kejayaan dan kegembiraan. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.